Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, yang keenam, zuhudkan dunia, mengutamakan akhirat. Di antara keistimewaan dakwah yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mengikut sifat yang ada pada diri mereka, iaitulah zuhud, dengan makna tidak bertujuan dunia, tidak terpengaruh dengan dunia, dan mereka lebih mementingkan akhirat. Karena akhirat adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Dunia adalah tempat persinggahan sementara. Bagi manusia mengerjakan amal yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengambil peluang sepenuhnya untuk mengisi kehidupan dunia dengan amal yang soleh, akhlak yang baik, dan mengajar manusia supaya mengikutnya. Itulah dia di antara sifat yang amat istimewa dalam dakwah para anbiya, yakni nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukanlah matlamat mereka menikmati perhiasan dunia. Mereka hidup dengan cara yang tidak bermewah, walaupun mereka berkemampuan menguasai dunia seperti pembesar-pembesar. Tetapi mereka mengutamakan akhirat yang kekal abadi lebih dari dunia yang fana ini, kerana mereka sungguh-sungguh yakin akan firman Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairun wa abqa, Al-Qasas ayat 60. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Firman Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairun lil abrar, Surah Al-Imran ayat 198. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang mengerjakan amal yang baik. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, doa-doa mereka diterima oleh Allah, diterima dengan serta-merta. Mereka tidak menggunakan doa itu untuk dunia, dan mereka diberi kemenangan. Ada nabi-nabi yang menjadi raja, menjadi khalifah. Nabi Daud alaihi salam menjadi khalifah. Nabi Sulaiman menjadi raja. Di bawahnya kerajaan yang besar, boleh menggunakan kuasa. Dan termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara setelah mencapai kemenangan di Madinah, menundukkan musuh-musuhnya. Banyak harta-harta rampasan perang diberi peluang kepadanya. Nabi Sulaiman menakluk dunia, bukan saja manusia, jin dan binatang boleh dikerah. Nabi Sulaiman membina kota-kota dan bangunan-bangunan yang besar. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah kurnia Tuhan aku. Kurnia Tuhan, bukan aku punya. Digunakan kurnia Tuhan itu untuk mengerjakan amal yang saleh, untuk menolong mereka yang susah, membantu mereka yang perlukan bantuan. Itulah juga Nabi Daud sebelum daripadanya.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi bahagian daripada ghanimah, harta rampasan perang. Diberi bahagian berfaid, harta yang diambil dengan tidak perang. Terlalu banyak dimilikinya. Tidak digunakan kekayaan itu untuk kemewahan dunia. Digunakan untuk mengerjakan amal yang saleh menuju ke negeri akhirat. Zuhud bukan makna tak ada harta. Ada harta. Harta digunakan untuk hari akhirat. Digunakan untuk mengerjakan amal yang saleh. Bukan bermakna tidak ada dunia. Kerana Tuhan jadikan duduk di atas dunia, bukan mati lagi. Yang penting ialah jadikan dunia itu tempat untuk mencari bekalan. Gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk mengerjakan amal yang saleh. Sama ada dalam menegakkan agama ataupun mengurus dunia dengan perintah agama. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidil Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Surah Taha ayat 131. Artinya, dan janganlah kamu halakan pandangan matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kamu cobakan mereka dengannya. Dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dengan makna Allah Ta'ala meminta Nabi SAW melihat kepada harta dunia yang diberikan kepadanya. Bukan sebagaimana yang dilihat harta dunia yang diberi kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang kafir. Orang-orang kaya di Mekah, Tuhan jadikan harta itu adalah ujian kepada manusia. Sebagaimana tubuh badannya ujian, harta benda dia, pangkat dia juga adalah ujian. Allah Ta'ala menguji mereka yang kafir dengan kekayaan yang banyak, tubuh badan yang sihat, umur yang panjang, lagi zalim, lagi jahat, lagi panjang umur. Panjang umur dia, lambat mati. Senang pula. Tujuannya Allah Ta'ala nak menguji mereka. Adakah mereka insaf? Mereka sedar? Panjang umur peluang untuk bertaubat. Harta banyak, pangkat tinggi untuk mengerjakan amal yang baik. Panjang umur tak jadi apa juga. Terus dalam keadaan jahat. Degil. Tak balik pada Allah Ta'ala. Ini perangai iblis. Lain dengan perangai Nabi Adam AS yang dihalau daripada syurga. Nabi Adam balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Iblis degil tak bertaubat sampai mati. Sama ada kita nak ikut Nabi Adam, Nabi-Nabi yang dilantik di kalangan anak cucu Adam alaihi salam, salawatullahi wassalamuhu alaihim, ataupun nak ikut iblis. Terpulang pada kita. Ketika para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhun yang menjadi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberi kepada mereka nafkah yang lebih mewah dan bermuamalat dengan mereka seperti orang-orang yang mewah kehidupannya, apabila para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan ummahatul mu'minin,
Allah Ta'ala yang menamakan Ummahatul Mu'minin. Tuhan sebut nama, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada kamu. Diharamkan orang-orang yang beriman berkahwin dengan isteri-isteri Nabi SAW, sebagaimana diharamkan berkahwin dengan ibu-ibu mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala memberi jaminan isteri-isteri Nabi diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sembarangan, mereka juga menghadapi ujian. Apabila Islam mencapai kemenangan, banyak harta-harta dikumpulkan, binatang-binatang ternakan, barang perhiasan. Lalu isteri-isteri Nabi bermesyuarat, mereka berbincang, mereka berbual sesama mereka. Apa salahnya kita sudah mencapai kemenangan? Kita minta daripada Rasulullah SAW memberi kepada kita sebagaimana diberi kepada isteri permaisuri, raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia yang diberi kekuasaan. Allah menurunkan wahyu yang telah memberi pengajaran yang menusuk hati. Allah Ta'ala turunkan ayat. Diperintah Jibril membawa ayat kepada Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan Nabi, Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Suratul Ahzab ayat 28 hingga 29. Artinya, hai Nabi, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah, kenikmatan dunia, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi sesiapa yang berbuat baik di kalangan kamu akan pahala yang besar. Allah Ta'ala menurunkan ayat supaya Nabi SAW membaca ayat ini kepada isteri-isterinya Ummahatul Mu'minin radhiyallahu anhuna. Dan Nabi memanggil mereka semua, mengumpulkan mereka, dan Nabi SAW membaca ayat ini. Bila ayat ini dibaca, mereka menjawab, kami menghendaki Allah dan Rasulnya. Mereka berjaya di dalam tarbiyah, di dalam ajaran, dimasukkan iman di dalam diri mereka. Apa yang berlaku ialah kelemahan-kelemahan manusia. Allah Ta'ala menyedarkan mereka dengan ayat-ayat Quran. Bahkan berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Islam menjadi kuasa besar dunia, Parsi dan Rum dijatuhkan. Sudah tentu terlalu banyak hasil-hasil kerajaan daripada zakat, daripada ghanimah, daripada faid, daripada kharaj, daripada usyur, dan berbagai-bagai sumber keuangan negara. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan peruntukan diberi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, diberi kepada isteri-isteri Nabi Ummahatul Mu'minin radhiyallahu anhun, yang dianggap sebagai sara hidup. Orang sekarang kata pension. Diberi kepada Ummahatul Mu'minin yang masih hidup. Sayyidina Umar memberi mengikut kedudukan mereka. Sebelumnya dia beri sama banyak, sebagaimana orang lain sama banyak, Sayyidina Umar beri sama banyak di kalangan para sahabat, kalangan Muhajirin dan Ansar.
Lalu Sayyidina Umar melihat sistem pemerintahan Parsi yang dia anggap lebih baik. Dia adakan kedudukan dia. Dia atur skim persaraan kepada sahabat. Kalangan muhajirin lebih banyak beransar. Kalangan muhajirin dan ansar lebih banyak ansar. Kalangan as-sabiqun al-awwalun, kalangan ahli Badar lebih banyak daripada mereka yang lain. Mereka datang membantah Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak samakan orang yang berjuang awal dengan Nabi SAW, dengan mereka yang berjuang kemudian. Dan Sayyidina Umar juga menyusun peruntukan yang diberi pada isteri-isteri Ummahatil Mu'minin radhiyallahu anhunna. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha dia beri lebih banyak daripada isteri-isteri yang lain radhiyallahu anhunna, kerana Aisyah adalah isteri yang paling alim di kalangan Ummahatil Mu'minin. Dia paling alim. Dia menjadi rujukan ulama-ulama tabi'in dan ulama-ulama sahabat. Sayyidina Umar beri banyak kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu isteri-isteri yang lain bermesyuarat, pasal apa beri kepada Aisyah banyak. Lalu mereka mewakilkan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jumpa dengan ayah dia, Hafsah juga isteri Nabi. Jumpa Sayyidina Umar, pasal apa beri Aisyah banyak. Sayyidina Umar kata, kalau ayah dia macam ayahmu, aku beri semua banyak. Sayyidina Umar kata, Umar tak sama dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar kata kepada anak dia Hafsah, Umar tak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar melebihi kedudukan daripada Umar. Kalau ayahmu Umar sama dengan Abu Bakar, aku beri sama kepada kamu. Dan mereka diam. Dan Aisyah mengalah, menyamakan pemberian dengan isteri-isteri yang lain. Menunjukkan kisah-kisah yang menjadi pengajaran kepada umat Islam. Menunjukkan bahawa bagaimana generasi awal Islam ini tidak tergoda dengan kemewahan dan kesenangan. Bukan bermakna bila berjuang Islam ni tak ada lah peruntukan, tak ada apa, tunggu orang mari beri sedekah je. Tidak. Ada peruntukan. Ini termasuk di dalam pemerintahan Islam yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar oleh para khulafa Rashidin. Islam ada harta dan diberi sara bukan sahaja kepada orang Islam, termasuk kepada orang yang bukan Islam. Sayyidina Umar melihat seorang tua Yahudi minta sedekah di Madinah. Lalu Sayyidina Umar pergi, mengapa mau minta sedekah? Yahudi itu kata, mungkin dia tak kenal Sayyidina Umar. Yahudi tua tu kata, inilah dia Umar, dia kata. Masa saya muda, dia ambil cukai. Dia ambil cukai daripada saya masa saya muda. Bila saya tua, maka saya dibiarkan minta sedekah. Kerana tidak ada lagi wang untuk saya nak cari, tak ada kerja. Kerana tua dah. Lalu Sayyidina Umar bawa Yahudi ini pergi ke Baitul Mal, ke pejabat Baitul Mal, yang meminta pegawai menetapkan peruntukan kepada dia sehingga dia meninggal dunia. Inilah dia pemerintahan Islam yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Bukan saja orang Islam dia beri layanan yang adil, termasuk orang kafir. Ini semua adalah kerja-kerja untuk negeri akhirat. Mesti dilakukan adil kepada semua untuk pahala negeri akhirat. Maka kerajaan yang memerintah dengan Islam, dia tidak takut hilang duit. Tak takut tak cukup belanja. Tak takut hasil tak tambah. Tak takut. Kerana mereka yakin kepada firman Allah Ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman, percaya kepada Allah dan bertakwa, taat pada perintah Allah Ta'ala,
ikut perintahnya dan meninggalkan larangannya, yang baik dibuat, yang haram ditinggalkan, nescaya kami bukakan kepada mereka berkat-berkat yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Itu janji daripada Allah sekiranya kita ikut Islam. Adapun cakap-cakap yang mengatakan kalau ikut Islam ni apa kedana susah, ini cakap-cakap syaitan, cakap-cakap iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul fakhra. Syaitan menjanjikan kefakhiran kepada kamu. Tuhan sebut dalam Quran. Itu adalah cakap-cakap syaitan. Kalau ada manusia yang bercakap begitu, kalau kita ikut Islam jadi susah, itu syaitan lah tu. Manusia syaitan. Rupa je manusia, tapi perangai dia perangai syaitan. Tuhan dah sebut dalam Quran, syaitan membisik-bisikkan kesusahan kepada kamu. Kalau ikut Islam, jadi susah. Ini adalah bisik-bisik syaitan. Diriwayatkan di dalam hadis, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wallahi inni la uhibbuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ma taqul. Fakarrara ar-rajulu alaihi al-kalimata 3 marrat. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Artinya, telah datang kepada seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, hai Rasulullah, demi Allah saya kasihkan kamu. Rasulullah SAW bersabda, fikirlah dahulu akan apa yang kamu katakan. Lelaki itu tersebut mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, jika awak kasihkan saya, maka bersedialah untuk kepakiran yang mengerikan. Maka sesungguhnya kepakiran itu menuju ke arah orang yang kasih kepadaku lebih cepat daripada air banjir mengalir ke arah tempat penyudahnya. Ada seorang datang menghadap Nabi SAW dan dia kata, wahai Rasulullah, saya sayang ke Rasulullah. Rasulullah kata molek, kena faham betul-betul, saya kasih ke Rasulullah. Diulangnya 3 kali. Allah kata, kalau mu kasih ke aku, kena bersedia untuk susah. Bersedia untuk susah. Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan coba orang yang bersama dengan aku. Allah Ta'ala uji, beriman sungguh ke tidak. Setelah berjaya, maka Allah Ta'ala beri dunia dan akhirat. Ini dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira sudah cukup bila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak dicoba. Setiap orang beriman akan dicoba. Dicoba dengan kesusahan. Allah Ta'ala nak uji dia beriman sungguh ke tidak. Maka diuji di dunia ini dengan berbagai-bagai ujian. Setelah berjaya dalam ujian itu, Allah Ta'ala beri kemudahan kepadanya. Sama ada dia mati, masuk syurga dapat nikmat, ataupun dia hidup, boleh senang dunia dan senang akhirat. Dua-dua sekali. Dakwah para Rasul ke arah akhirat lebih mengutamakannya dari dunia. Dan memandang murah terhadap segala kemewahan dan mata benda dunia. Ini bukanlah sahaja dalam ucapan dan dakwah mereka kepada umat manusia, tetapi ternyata dalam cara hidup mereka. Sirah Rasulullah SAW dan keluarganya sungguh-sungguh mengkagumkan dan menusuk hati orang-orang yang bersamanya, yang terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum. Masih dirasai sabdanya oleh setiap orang yang membaca dan mendengar. Wallahi lal faqru akhsha alaikum
lal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. Artinya, demi Allah, bukanlah kepakiran yang aku paling takut berlaku kepada kamu, tetapi aku lebih takut bahawa dibentangkan kepada kamu dunia seperti pernah dibentangkan kepada umat di zaman dahulu. Lalu kamu berbantah, lalu kamu bukan kami, lalu kamu berbantah kerananya sebagaimana mereka berbantah, lalu membinasakan kamu sebagaimana pernah membinasakan mereka. Hadisnya ada sebab. Sebabnya ialah Nabi SAW menugaskan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang disebut dengan Aminul Ummah, orang yang amanah di kalangan umat. Sahabat ini sahabat yang besar, termasuk dari kalangan 10 sahabat. Dia mati ta'un di Syam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata masa dia dalam keadaan uzur, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, nasaya aku lantik jadi khalifah ganti aku. Abu Ubaidah mati sebelumnya. Abu Ubaidah ni ialah seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan faid, mengumpulkan jizyah, mengumpulkan harta-harta daripada daerah-daerah. Satu masa ditugaskan pergi ke Bahrain. Orang ramai Madinah tahu Abu Ubaidah siapa malam itu. Maka ramailah sembahyang subuh pada pagi itu, sehingga melempah ruah masjid. Dan maka ni tak penuh masjid. Bila dengar Abu Umairah balik malam tu banyak harta benda dibuat balik, maka ramai orang sembahyang jemaah malam tu. Kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW akan membahagikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka ada hak jauh pun mari. Bukan saja hak dekat, dengar ada banyak akan dibahagi pagi itu. Ramai mari kerana dengar Nabi akan membahagikan. Bila Nabi tengok banyak orang berkumpul, Nabi sembahyang subuh, sudah sembahyang subuh Nabi paling dalam keadaan tersenyum. Nabi kata, aku tahu mengapa kamu ramai sembahyang pagi ini. Kerana kamu tahu semalam Abu Ubaidah balik daripada Bahrain, banyak bawa harta benda. Memang aku nak bagi kepada kamu, tetapi lal faqra akhsha 'alaikum, wallahi lal faqra akhsha 'alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kamu menjadi fakir, menjadi susah. Apa yang aku takut kalau kamu jadi senang, harta banyak. Kalau jadi susah, kerja. Tak tahan lapar, mesti kerja. Sabar. Banyak orang boleh sabar. Orang sabar ramai. Tetapi bila senang, syukur ke tak? Sikit saja orang yang syukur. Di sinilah firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit saja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Tuhan kata, Tuhan tahu. Maka Nabi SAW bersabda, aku tak bimbang kalau kamu susah. Kalau kamu susah, kamu kerja, kamu sabar, itu maksudnya. Yang aku bimbang kamu jadi senang. Sebagaimana umat zaman dulu senang. Bila senang belaka, banyak harta jadi balah pula. Jadi kelahi. Bila harta banyak, berlawan sama sendiri. Inilah yang aku takut. Aku bimbang penyakit ini akan menimpa kamu. Penyakit berebut kesenangan, berebut kemewahan,
sehingga berkelahi di antara satu sama lain. Hak senang dah berlawan sama hak senang. Jadi begitu. Inilah perangai umat zaman dulu, kaum Bani Israel khususnya. Aku takut penyakit ini akan menimpa kamu. Ini menjadi satu pengajaran. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum melaungkan slogan mereka. Slogan para sahabat radhiyallahu anhum, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, faghfiril ansara wal muhajirah. Artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tiada kehidupan yang sebenar, hanyalah kehidupan di akhirat. Wahai Tuhan kami, ampunilah Ansar dan Muhajirin. Ansar ialah penduduk-penduduk Madinah yang masuk Islam, yang menerima kedatangan Nabi SAW dan para sahabat, dan memberi pertolongan kepada para sahabat yang berhijrah. Wahai Tuhan, ampunilah Muhajirin dan Ansar. Kehidupan yang sungguh, kehidupan negeri akhirat. Begitulah cara mereka. Walaupun diberi kuasa memerintah dunia, tetapi mereka tidak sekali-kali menjadi abdi kepada dunia. Walaupun memerintah dunia, tak jadi hamba dunia. Dunia diperhambakan. Digunakan dunia itu. Diarahkan dunia itu untuk mengerjakan amal yang saleh untuk negeri akhirat. Ataupun dunia, pangkat dan harta benda dijadikan jambatan ke syurga, ke negeri akhirat. Bukannya untuk kesenangan hawa nafsu. Kalau untuk kesenangan dunia hawa nafsu saja, maka dunia itu akan jadi jambatan pergi ke neraka. Ke akhirat juga, tapi jambatan yang masuk neraka, bukan jambatan yang masuk syurga. Inilah pengajaran yang kita kena ambil daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam.